informasimu. Semestinya kita akan terus lagi bersama-sama. 17 November hari ini hari Jumaat. Salam Jumaat. Salam kemesraan untuk anda di mana juga berada. Alhamdulillah. Baik, suka untuk saya nak kongsikan. Kalau tadinya awal Deja dah pun nak kongsikan, kita akan bersama-sama dengan sesi slot temu bual, bicara eksklusif bersama-sama dengan yang berbahagia. Datuk Suhaimi Sulaiman selaku Ketua Pengarah Penyiaran. Yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, yang tak lain tak bukan sosok insan yang cukup dikenali, figura hebat dalam dunia penyiaran. Bos saya sekarang ni betul-betul berada di depan mata di konti Terengganu FM. Sebelum ni saya hanya menyaksikan di TV. Dengan beritanya berada di depan saya pagi ni cukup teruja dan cukup mengujakan saya sebenarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke konti Terengganu FM. Mesra ceria yang berbahagia, Datuk. Waalaikumsalam. Saya juga teruja berhadapan dengan Sheila. Baik, teruja sebenarnya bukan apa. Jauh datang dari Kuala Lumpur, datang ke negeri Terengganu yang sememangnya bak kata Sidi, semuanya baik-baik, mesra-mesra dan yang pastinya apalah agaknya Datuk, perkara pertama yang Datuk dapat gambarkan kalau datang ke Terengganu. Saya dah lama sebenarnya tak datang Terengganu. Sebelum COVID. Sebelum tu juga. Saya rasa mungkin lebih dari 8 tahun tak datang ke Terengganu. Jadi bila saya datang ke Terengganu ni, mestilah makanan dia. Jadi malam tadi, ni Cik Sabri ni nak menggemukkan saya sebenarnya. Jadi dia bawa saya makan seafood yang sedap. So dia cakap dengan Cik Sabri, lain kali bawa saya makan sayur-sayur je supaya saya boleh kurus. Sebab makanan dia Terengganu ni sedap-sedap. Alhamdulillah. Maknanya makan memang sedap-sedap. Sedap. Itu yang pertama. Yeah. Dan dalam perjalanan sendiri daripada Kuala Lumpur ke Terengganu, bagaimana mungkin sedikit? Saya singgah di Parker, kemudian jalan raya pun bagus. Jadi yang penting di sini dan orang je baik lah. Jadi itu yang paling penting. Dan bila orang baik, jadi kita boleh membuat satu perhubungan yang mesra dan kita boleh berkongsi pandangan dan sebagainya. Itu yang penting lah. Jadi maknanya bila dah baik-baik, makanan pun hebat-hebat, negeri pun menarik, cantik tempatnya. Jadi yang handsome depan saya ni pun baik juga. Okey. Siapa yang handsome-nya? Sabri. Cik Sabri yang handsome. Dan juga Cik Saiful Zaman. Ya, semestinya berada di kiri dan kanan Datuk. Tak lain tak bukan pengarah bahagian program radio Cik Saiful Zaman Yusuf. Selamat datang juga ke semestinya ke Terengganu FM, dan juga pengarah tuan rumah Cik Sabri. Yang Cik membawa Sabri, kita untuk makan saja. Itulah dia bila dah kata cerita makan ni, sememangnya seronok untuk saya nak kongsikan lagi tentang Terengganu sendiri. Tapi sebelum tu Datuk, saya nak kongsikan sikitlah cerita tentang tahun 1973 di mana mula bersiaran pada 1 Mac. RTM Terengganu kini berusia 50 tahun dan terus bersiaran sebagai sebuah stesen radio utama di Pantai Timur ini. Dan mungkin sedikit apa wawasan Datuk untuk menjadikan sebuah stesen radio kerajaan, khususnya Terengganu FM, terus popular dalam kalangan masyarakat setempat, Datuk. Ya, kita kena sentiasa ada 3 perkara yang saya selalu kongsi dengan rakan-rakan kita, tak kira di mana, di RTM, di Kuala Lumpur ke ataupun di negeri-negeri. Ada 3 benda. Pertama, kita kena sentiasa relevan. Kedua, kita kena relatable. Relatable ni maksudnya kita memahami apa yang dimahukan oleh pendengar kita, penonton kita, ya. Jadi orang tu boleh betul, dia memahami kita. Jadi kita kena relatable. Dan ketiga, saya gunakan perkataan lovable. Apabila kita relevan dan kita memahami apa yang mereka mahu, orang akan cinta dengan jenama kita. Jadi kita, bila orang dah cinta dengan jenama kita, dia akan sentiasa datang dan menyapa kita dalam bentuk mendengar siaran kita, ya, menyapa kita di media sosial kita. Jadi itu penting pada satu jenama. Jadi kita kena sentiasa fikir relevant, relatable dan lovable. Ya. Untuk jenama itu sendiri. Untuk jenama itu. Sebab RTM ini dia dah lama, ya. Macam TV dah 77 tahun, radio macam di Terengganu 50 tahun, ya. Tapi bila kita lama tu, kita akan memasuki era-era yang berbeza. Jadi kita kena berubah mengikut keperluan semasa. Tapi pada masa sama, kita kena menentukan mesej-mesej yang mahu disampaikan oleh kerajaan disampaikan secara efektif. Dan itu juga harus kita fikirkan, adakah cara kita perlu cara seperti lama ataupun cara yang lebih digemari oleh rakyat waktu kini. Jadi itu harus kita fikirkan supaya kita akan terus menjadi relevan. Relevan. Dan juga kalau mungkin Datuk boleh setuju tak kalau saya kata evolusi itu sendiri? Yes, betul. Saya kata setiap hari kita kena
ada penambahbaikan. Macam kita lah, kalau kita bangun pagi-pagi, hari ni kita nak jadi orang yang lebih baik berbandingkan semalam. Jadi samalah juga dengan jenama RTM. Jadi kita kena fikirkan apa lagi yang kita boleh buat, sebab kita dah ada strukturnya, dah ada di situ. Kita dah ada pengalaman. Jadi bagaimana untuk mencantikkan lagi dari segi mungkin perbendaharaan kata, dari segi penceritaan, dari segi teknologi dan sebagainya. Jadi kita boleh menggunakan pelbagai platform supaya nama jenama kita tu sekarang ni, dulu kita fikir kalau radio, kalau TV, kalau print. Tetapi sekarang, macam sekarang ni, kita ditonton di Facebook. Halo. Betul. Jadi sekarang, itu sebabnya DJ kena sentiasa make up. Kan make up tebal sedikit kan. Sebab apa? Sebab orang menonton kita. Dulu kita mendengar radio. Betul. Sekarang kita mendengar dan menonton radio, menonton audio dan juga visual. Jadi dah berubah, dan kemudian kita potong-potong kan, kita letakkan kita dalam media sosial kita. Tak kisahlah dia Instagram ke TikTok. Jadi dia telah saya setuju dengan Sheila kata evolusi dan juga penambahbaikan, dan kita harus menggunakan semua platform yang ada supaya jenama kita tu boleh travel, boleh pergi ke merata tempat dan selari semestinya kan. Datuk, kalau nak bercerita tentang 34 stesen satu suara, banyak yang menarik. Yang ini dicetuskan juga oleh pengarah bahagian program radio untuk tahun depan. Tapi tak nak cerita sekarang. Saya nak bagi Datuk lagu dulu. Kita berehat, Datuk cari idea, kita kongsi lagi selepas ini. Boleh? Cari idea. Boleh. Okay. Kita terus berhibur seketika. Lagu apa Sheila? Ini lagunya Blues Terengganu kita. Lagu background Datuk semalam. Instagram semalam saya cari lagu Wati Malanda, tak ada dalam tu. Kejap lagi kita dengar. Baik. Terus berhibur. Lalu tuang di mata timur, jangan lupa mari semua. Negeri Genung dan Masoho tempat molek, tanam subur. Tempat molek, tanam subur. Ganu kita, ganu kita. Orang dengan bola, ya lewat tahu. Pulau Kampas, Pulau Redang, kita lalu ikut marang. Jangan lupa wala berang, sekayu comel, zaman bersama. Sekayu comel, zaman bersama. Kanu kita, kanu kita. Hei, Mago! Cloud, Takak ikan di Kuala Kemamang, petang-petang wak kepuk getek. Nama orang atas gereh, main dan 2-3 papang. Dok sedok sampai ke Malang, kedai bayang jual budu belacan, mati tembaga dan macam-macam. Kalau nak terang nasi dagang, kita pakai gi kapal ladang. Uang bekagi mereh, di setiap patah perangin nek. Singgos betul kita kengantok abang. Kita tengok penyu telur, kita tengok penyu telur.
tempat relax, orang dok kaca. Tempat relax, anak-anak datang comel-comel laka. Na, piano kita. Na, piano kita. Ya, Terengganu kita. Datuk macam ada sesuatu yang nak dikongsikan. Ada yang bermain di fikiran ke macam mana tu? Oh, banyak benda bermain di fikiran saya. Mana satu? Okey, sebab tadi dapat saya berbicara dengan Datuk bercerita tentang perkataan-perkataan. Ada sesuatu yang menarik tentang Terengganu ni sendiri di mana Datuk kata nak cuba untuk belajar perkataan Terengganu itu sendiri, Datuk Apa perkataan ni? Tadi Datuk tanya Watimah Landok. Watimah Landok. Apa dia Watimah Landok tu? Sebab saya pernah tanya, kenapa you nak timah landak? Tak ke rosak you punya tangan nanti sebab landak tu bukan, dia kata itu bukan binatang. Watimah Landok tu lain. Jadi kalau sesiapa jumpa saya tengah hari ke petang nanti, cari Datuk dan tolong beritahu saya apa sebenarnya Watimah Landok tu. Jadi ada hadiah yang akan menanti untuk para pendengar ketika ini yang menonton dan juga di siaran Facebook. Watimah Landok tu kalau terus nampak saja Datuk Suhaimi dapat beritahu dengan jawapan yang betul. Jadi dapat hadiah Datuk Okey, baik, cerita lagi tentang bicara Wara Terengganu FM sendiri kalau tadinya saya kata kita dah pun 50 tahun bersiaran pada awal dahulu pada pukul 3 petang sehingga 7.45 malam pada 1 Mac 1973. Saya kongsikan sedikit. Dan yang kita tahu sekarang ni Datuk, radio masa kini berdepan dengan cabaran yang besar untuk kekal relevan macam Datuk kata tadi, dengan teknologi yang semakin berkembang maju. Pandangan Datuk sendiri sebab dengan teknologi kita kena seiring sekarang ini. Ada yang kata alamak yang dah berusia tak boleh nak seiring. Setuju tak Datuk? Tidak, saya rasa teknologi membantu radio tu untuk hidup lebih lama sebab katakanlah kita didengar di RTM Click contohnya dan di RTM Click tu rakan-rakan saya di London menonton dan juga mendengar apa bahan-bahan yang kita letak di RTM Click. Maksudnya sekarang sekiranya dulu kita rasa frekuensi kita untuk kawasan-kawasan tertentu sahaja, sekarang kita boleh satu dunia dengar kita. Dan orang boleh dengar kita melalui media sosial kita. Jadi apabila penonton ataupun pendengar kita adalah satu dunia, jadi kita boleh membuat peluang-peluang baru untuk diri kita. Jadi kita tidak terhad kepada apa orang kata secara tradisionalnya inilah apa pasaran kita, inilah pendengar-pendengar kita. Tidak. Jadi kita sekarang terbuka luas, itu terpulanglah kepada kita untuk mencipta. Kita kena mencipta sendiri peluang-peluang baru untuk kita. Cipta peluang itu satu yang perlu kita gapai untuk tahun-tahun seterusnya. Datuk, kalau dulu dari segi analog kepada digital sekarang ini dan sebenarnya ianya satu pengembangan yang cukup pesat. Setuju tak Datuk kalau kita sendiri sebagai saya generasi yang dah mungkin yang kedua selepas Datuk, alamak jangan marah saya. Tak apa, saya 61 tahun untuk pengetahuan semua, saya 61 tahun walaupun saya kelihatan 41 Alhamdulillah. kan. Sebab saya rasa yang penting sekali adalah kita rasa macam mana dalam diri kita. Jadi usia itu adalah kalau kita rasa 61 lah, kita boleh berusia 61 tapi kita rasa kita 80. Tapi yang penting sekali usia tu sebenarnya membenarkan kita untuk menambah ilmu dan juga ilmu-ilmu yang lama kita dah dapat tu kita perbaharui, kita tambah lagi supaya kita dapat sebagaimana saya kata tadi mencipta peluang baru untuk kita. Teruja sebenarnya Sheila di sini untuk nak tanya lagi Datuk berkaitan dengan stesen dan sebenarnya kita tahu Terengganu FM sendiri contohnya sebuah radio kerajaan. Seperti juga 33 stesen radio yang lain. Jadi perlu memainkan peranan sebagai perantara. Maknanya kita jadi sebagai orang tengah dan semestinya frontliner untuk menyampaikan informasi dan juga perkongsian positif kepada pendengar kami khususnya di Pantai Timur. Kalau sedikit Datuk boleh kongsikan tentang cerita yang saya kongsikan tadi tu. Okey, kita harus melihat perkembangan terkini, bagaimana orang menerima informasi, bagaimana mereka nak informasi itu. Contohnya kalau kita boleh tengok rancangan berita kita dah pendekkan. Kenapa? Kerana orang sentiasa ada kekangan masa. Jadi dia tak nak sesuatu tu diberikan kepada mereka dengan satu orang kata program yang panjang. Jadi mereka mahukan sesuatu yang pendek tetapi penuh padat dengan informasi, tetapi ada mereka akan rasa story itu ataupun cerita itu adalah satu cerita yang lengkap.
Baik. Jadi itu adalah kemahuan orang di luar yang mendengar kita. Jadi bila kita tengok balik bila kita hidangkan mereka dengan rancangan berita semikian, pendengar dan penontonnya lebih tinggi bilangannya berbanding dengan sebelum ini. Jadi apa yang harus kita buat ialah kita kena melihat bagaimana caranya orang dah berubah, orang nak apa sekarang. Orang sentiasa mungkin tidak berada di dalam rumah, mereka keluar. Jadi di sinilah peluang untuk kita mendekati mereka dalam kereta contohnya. Baik. Jadi apa yang mereka mahukan. Jadi kita tengok segmen-segmen populasi kita telah banyak berbeza. Jadi kita kalau dahulu masa zaman saya dulu, kalau saya di televisyen dulu masa 32 tahun yang lalu, sama ada penonton kita orang bandar atau luar bandar. Tetapi sekarang kalau di bandar pun ada 8 ke 10 segmen-segmen tertentu. Orang bandar pendidikan Inggeris ke, orang bandar yang dulu belajar di Amerika ke, orang bandar belajar di UKM ke, ada berbeza ya. Contohnya beberapa hari yang lepas saya bercakap dengan beberapa orang dari agensi pengiklanan. Baik. Mahukan rancangan dalam bahasa Melayu. Baik. Kerana mereka kata ramai bisnes ahli-ahli perniagaan Melayu sekarang ni telah berjaya dan mereka mahu mengiklan dalam rancangan bisnes tapi dalam berbahasa Melayu. Kerana selalunya orang ingat-ingat bahasa bisnes ni adalah bahasa Inggeris. Tak. Betul. Jadi mereka kata dan ada produk-produk tertentu mahu dikaitkan dengan program-program sedemikian. Jadi orang dah berubah. Pasaran kita dah berubah. Jadi untuk Terengganu FM, yang penting sekali kita kaji balik apa yang dah berubah di luar sana dan bagaimana kita menggunakan perubahan itu untuk mencipta peluang baru untuk kita. Mencipta peluang baru. Itulah kita punya slogan untuk hari ini. Mencipta peluang baru untuk kita. Peluang baru. Baik, maknanya peluang itu sebenarnya ada di mana-mana. Tinggal lagi kita nak cipta dan kita buat sesuatu yang baru. Ya, betul. Dan saya nak tambah lagi satu. Tadi beberapa kali Sheila mengatakan kita ini adalah media kerajaan. Ya. Betul. Dan media kerajaan itu, kenapa harus media kerajaan itu menjadi sesuatu yang rigid dan tradisional sangat. Ya. Dia boleh menjadi satu media yang menghiburkan, fleksibel dan lebih dekat di hati orang. Jadi dengan itu, maka mesej-mesej kerajaan lagi senang sampai. Kerana orang sentiasa kata, kenapa RTM ni dia agak serius? Tak, RTM bukan saja serius, kita serius dalam menyampaikan maklumat, tapi maklumat itu kita packagekan dan package-package yang menarik dan kita gunakan font ataupun warna-warna yang agak terkini. Baik. Jadi ini semua tentang bagaimana kita menggunakan alternatif yang ada untuk package informasi kita. Warna, font, suara, penceritaan, semua itu harus kita pelajari semula. Itu sebab kita sentiasa membuat kursus-kursus, kita panggil refresher course. Di mana kalau kita dah lama dalam dunia ni, mungkin kita perlu refresher course. Kita pergi ke training-training untuk bagaimana untuk bercerita tentang isu ni kepada pendengar yang mungkin lebih muda. Baik. Pendengar yang dah berubah, pendengar yang tua macam saya tapi rasa muda. Ini segmen-segmen yang tertentu. Jadi kita kena harus mempelajari ilmu-ilmu baru. Alah, Datuk bila cakap tua macam saya tu kan. Macam Sheila muda. Tak, Datuk cakap tadi lah. Sheila muda sangat-sangat. Okey, cerita tentang program itu sendiri kalau radio. Kalau dulu maknanya macam Datuk cakap tadi tradisional, kita nak elak dan juga kita mungkin ubah dengan cara yang baru. Saya rasa idea daripada pengarah bahagian program radio sendiri pun banyak untuk tahun depan bersiaran di platform TV sendiri. Ya. Saya rasa itu adalah kita panggil kita multi platform. Ya, kita multi platform maksudnya kita tak boleh fikir kita ni TV atau kita radio ataupun kita digital. Yang penting ialah kandungan itu sendiri. Konten kita. Kalau bagus, konten itu dengan sendirinya akan berjalan dan mencari platform yang harus dia duduk kat mana contohnya. Jadi itu terpulang kepada kepandaian dan juga kecerdikan penerbit, penyampai, wartawan, tukang cerita. Jadi di situlah kita kena sentiasa menambah ilmu kita supaya kita akan dapat memberikan sesuatu yang baru kepada penonton, pendengar dan juga pembaca kita. Alhamdulillah. Dan itulah sebagaimana sesuai dengan misi dan juga visi RTM itu sendiri. Memartabatkan bahasa Malaysia. Itu yang patut kita kekalkan. Dan saya tahu kalau bisnes itu sendiri Datuk pun dah berhasrat untuk nak mengadakan dalam versi bahasa Malaysia. InsyaAllah itu. Kita dah ada, cuma kita nak mempertingkatkan lagi dan kita rasa ada peluang yang boleh kita cipta bila kita kaji balik pasaran yang sedia ada sekarang. Baik, bercerita tentang bahasa, saya nak bagi Datuk Suhaimi Sulaiman kita dengar lagu Watimang Landok ni lah. Jadi sebab katanya nak mencari juga maksud di sebaliknya. Kita dengar dahulu dan anda ada jawapan untuk maksud di sebalik Watimang Landok, kita kembali selepas ini. Semestinya menerusi Anggun Inspirasi, kita layan lagu ini dahulu. Datuk boleh nyanyi sama-sama, okey? Landok dah batuk.
Timang landok, landok sesama landok, turun ke pantai lah dek nandung, membeli beras. Kalau ngendok sesama ngendok, wah timang landok, gajah berantai lah dek nandung, lagi kan terlepas. Mani pelepah lembut, wah timang landok, habis dimakanlah dek nandung, si gajah gila, mulut manis hati pun lembut, wah timang landok, bagaimanalah dek nandung, hatilah dok gila. Timang landok, landok sesama landok, turun ke pantai lah dek nandung, membeli beras. Kalau ngendok sesama ngendok, wah timang landok, gajah berantai lah dek nandung, lagi kan terlepas. Timang landok, tempat orang lah dek nandung, gergaji kayu, tuan tak belas melihat saya. Timang landok, siang malang lah dek nandung, menanggung rindu. Timang landok, landok sesama landok, turun ke pantai lah dek nandung, membeli beras. Kalau ngendok sesama ngendok, wah timang landok, gajah berantai lah dek nandung, lagi kan terlepas. Masuk digocok, timang landok, daun selasilah dek nandung, kulurut juga, bulan gelap tanah pun lecok, timang landok, hati kasihlah dek nandung, ku turut juga. Timang landok, landok sesama landok, turun ke pantai lah dek nandung, membeli beras. Kalau ngendok sesama ngendok, wah timang landok, gajah berantai lah dek nandung, lagi kan terlepas.
Hai, teruja untuk nak mencari perkataan Watimang Landok itu sendiri, Datuk ya. Teruja juga untuk rakan pendengar kita yang mungkin sedang menonton dan juga mendengar di frekuensi semestinya. Terengganu FM Mesra Ceria, kita masih lagi bersama-sama dengan Bicara Wara. Terengganu FM bersama yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman yang berada di depan saya ini, dan ada pula yang hai Datuk, minta lambai sikit dekat Hai, TikTok. siapa ni? Rakan-rakan kita ramai kat sana dah pun kata teruja nak cari Datuk nak bagi jawapan. Jawapan kepada apa benda sebenarnya Watimang Landok ni. Siapa yang nombor 1 bagi jawapan, ada hadiah yang menanti. Itu hadiah daripada yang berbahagia Datuk, Ketua Pengarah kita. Baik Datuk, kembali kita berbicara tentang kalau tadi saya kata stigma radio itu sendiri, di mana orang ramai beranggapan bahawa macam Datuk kata tadi, radio tradisional rigid dengan perkataan-perkataan tersebut dan membosankan kerana terlalu banyak informasi kerajaan. Bagaimana Datuk melihat perkara ini? Saya rasa itu tidak, tak tahulah itu pandangan siapa, kerana baru-baru ni kita buat sempena 50 tahun KLFM ya, kita buat di Dataran Merdeka. Sekiranya jenama kerajaan itu sesuatu yang membosankan, kenapa yang turun di situ ramai dan penuh ya? Dan kalau rancangan-rancangan kita yang kita buat secara langsung di bukit di Angkasa Puri itu, kadang-kadang ada yang marah sebab tak dapat tempat nak tengok. Betul. Kenapa? Sebab mereka meminati penerbitan yang kita buat. Jadi saya rasa itu adalah satu pandangan yang tak berapa betul ya. Dan sekarang itu pulang kepada kita, bagaimana kita nak terus menjadikan jenama RTM itu satu jenama yang dekat di hati orang, supaya orang sayang dan orang cinta jenama itu. Itu yang saya kata lovable tadi. Jadi saya rasa itu terpulang pada kita, dan kita adalah generasi yang seterusnya yang mana kita harus membuat sesuatu supaya mesej-mesej kita sampai dan orang faham, dan kita olah cerita kita dengan cara yang paling mudah untuk orang faham tanpa membosankan. Bukan sahaja dalam dunia radio, dalam pengajian, di universiti, di sekolah pun, tenaga pengajar pun berusaha untuk menjadikan apa yang disampaikan itu senang difahami. Samalah juga pekerjaan kita sebagai penyampai. Dan semestinya setiap apa yang disampaikan itu sampai kepada mereka, maknanya dalam bentuk bukan kata secara meleret, tapi secara segar. Sebab dia ada 3 ya. Ini semasa saya mula-mula dulu masuk dalam dunia penyiaran, dia kata 3. You inform, you educate, you entertain ya. Kita bagi dia informasi, kita ajar dia sedikit kalau dia tak dapat ilmu tu. Kemudian yang ketiga, penyampaian tu harus menghiburkan. You inform, educate dan entertain. Dan setuju tak Datuk, sedikit saya relatekan ataupun saya kaitkan dengan lagu itu sendiri. Adakah memainkan peranan sebagai penyampai itu sendiri untuk nak menghiburkan ataupun nak mengangkat segmen itu sendiri dalam setiap apa tugasan yang diberikan? Saya rasa ada kebenarannya. Ada kebenarannya pemilihan lagu, sebab kita kena faham siapa yang mendengar kita. Kerana kita ada data. Jadi sekarang ni adalah dunia data, era data. Jadi kita kena mengumpulkan sebanyak data yang kita boleh. Jadi melalui data itu kita tahu kumpulan ni usia dia berapa, pekerjaan dia apa, dia duduk kat mana, lagu apa yang dia suka. Jadi kita berikan dia apa yang dia nak, pada masa yang sama kita mengangkat ilmu yang dia nak juga. Jadi oleh itu mereka berterima kasih pada kita. Dia kata, saya belajar banyak benda dari yang diberikan oleh RTM, Terengganu FM. Tapi pada masa yang sama saya terhibur dan saya belajar benda baru. Itu yang sangat penting. Bila kita dapat maklum balas yang sedemikian, barulah kita boleh mendapat kepuasan itu. Dan saya bila saya berjalan-jalan, saya kadang-kadang saya nak menangis sebab orang kata, RTM baguslah. Ni you punya warna cantik, you punya font cantik, you punya dah banyak berubah tu. Kata saya tak buat tu. Geng-geng saya di RTM yang buat, sebab saya kata saya cuma bagi outcome sikit je. Bagaimana caranya untuk sampai ke sini, yang lain semua anda semua yang buat. Jadi anda semua membuatkan saya teruja lah. Sebabnya orang muda ni semua pandai. Saya orang muda saya dah tua. Jadi saya bagi ini kita punya outcome. Kita nak apa, tapi yang lain tu semua mereka yang buat untuk pendengar semua. Jadi orang di RTM ni sangat hebat, dan mereka ni bukan saja hebat, mereka sangat berbakat, dan mereka ni senang didekati. Itulah orang kata tak kenal maka tak cinta. Macam Datuk sendiri berada di satu situasi yang berbeza sebelum ni, maknanya bukan di RTM, tapi tiba-tiba datang ke RTM. Wow, ini yang Datuk hasratkan saya pastinya. Sebab saya taklah bercinta, tetapi saya sebenarnya dalam industri kita saya
sangat cinta, kecil. Datuk. Itu pun cinta pada dunia penyiaran sendiri. Ya, sebab saya rasa saya berada di rumah saya sendiri kerana dulu saya mengajar, saya adalah seorang pensyarah sambilan juga. Baik. Dan ramai anak-anak murid saya bekerja di RTM dan semasa saya jadi wartawan, saya bersama-sama membuat laporan dengan wartawan-wartawan yang lain, dengan penerbit lain, dan kita ada banyak kolaborasi dengan organisasi media yang saya pernah bekerja sebelum ni. Jadi bila saya masuk RTM, saya rasa saya macam tak masuk satu organisasi baru kerana saya bersama-sama dengan orang yang saya kenal dalam industri. Jadi lebih menyenangkan kerja saya. Dan orang di RTM, mereka menyokong apa yang kita nak dan mereka membuat contohnya Encik Syahri ada kat sini. Ada. Dia ada. Tapi tak nampak tu. Nanti Google lah Syahri Saripan. Dia bagus. Okay. Dia bagus. Dia jaga berita. Yang ini Encik Saiful Zaman. Kita panggil dia Cepus. Cepus ni sekarang dia jaga radio. Sebelum ni jaga TV. Bagus. Ni Encik Sabri. Jadi kumpulan ni yang membantu dan banyak idea-idea bernas. Jadi Sheila pun sama juga datang meeting dengan kita kan. Bagi idea yang bernas. Semuanya diimplementasikan dalam satu kumpulan. jenama RTM Dan kumpulan ini sangat dinamik. Itu yang saya suka. Itu sesuatu yang mengujakan saya juga sebagai orang kata ahli RTM itu sendiri. Datuk bersama-sama dengan kita, saya pasti banyak yang nak diberikan kepada kami lagi, ilmu-ilmu pastinya ataupun yang menarik untuk tahun hadapan. Kalau sedikitlah kita keluarkan sedikit cerita daripada Cik Saiful Zaman kita, dia kata banyak yang nak buat tahun depan untuk bahagian radio. Kalau yang Datuk tahu, sikitlah nak kongsi dengan pendengar kita. Okay. Apa ya agaknya? Ini Saiful Zaman kena cakap ni sebab dia akan 34 je. Okey. Macam mana? Cik Cepus kita mungkin nak berkongsi sesuatu. Tu. Boleh? Silakan. Okey, Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madari kepada para pendengar dan juga followers Terengganu FM. Jadi bermula 1 Januari ataupun lebih tepat pada 5 Januari hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, RTM akan memperkenalkan ataupun merasmikan 34 je kita suka secara serentak di seluruh negara. Jadi nantikan pada 5 Januari kelak. Maknanya 34 je kita suka. Itu kita tagline. Yes, itu tagline. 34 je kita suka. Intonasi tu kena penting tu. Alamak, 34 je. Kalau Terengganu, macam mana cakap? Kita suka. 34 je. Kita suka. Macam mana? Ada. Mana orang Terengganu? Mana? Ada orang Terengganu ni. Maknanya kita berehi. Kita berehi? Berehi. Kita berehi maknanya suka lah. Suka. Dalam perkataan Terengganu itu sendiri. Jadi mungkin dengan cara yang tu kita suka. Okey. Datuk sebenarnya, Cik Saiful Zaman sendiri pun saya rasa teruja juga nak belajar perkataan-perkataan Terengganu ni sendiri kan. Mungkin dalam 34 je tu kita selitkan sesuatu yang berkaitan dengan logat itu sendiri. Sebab di dalam 34 je kita suka ataupun apa tadi kita berahi. Kita berehi. Jadi dia konten dia ataupun kandungan itu memang kena menepati komuniti tempatan sebab kita nak upkan hyperlocal itu sendiri seperti yang disebutkan oleh Datuk Ketua Pengarah. Jadi kita kena congkil, kita kena angkat apa tradisi ataupun apa hyperlocal yang berada di kawasan tersebut. Maknanya kalau tadi dari segi logat itu sendiri, kalau mungkin keterujaan dari segi makanan, kebudayaan macam lagu Watimang Landok itu sendiri. Jadi kita nak tambah lagi ilmu untuk Datuk dan juga Cik Saiful Zaman perkataan-perkataan di negeri Terengganu ini. Di mana kalau di Terengganu sendiri kita ada logat Hulu. Logat Hulu ni maknanya perkataan-perkataan itu dalam bahasa ataupun logat Hulu yang sebenarnya saya sendiri pun tidak tahu. Satu benda yang baru saya belajar di Terengganu ni. Contohnya? Sekejap, saya tengok di TikTok kami, antaranya saya nak pergi Kuaning. Kuaning tu maknanya nak pergi kuana sebenarnya, nak pergi ke mana. Tapi dalam tu dia bukan dia jadi ni. Nak pergi Kuaning. Betul. Betul, dia lulus macam tu. Tapi itu logat Ulu yang sebenarnya kita tak tahu Datuk sebenarnya. Memang perlu saya sendiri pun belajar lagi lah perkataan-perkataan tu. Jadi Datuk kita belajar. Orang kata tidak salah untuk kita terus belajar sebenarnya Datuk. Mesti, bukan tak salah. Mesti. Mesti. Yes, Okey, saya ambil perkataan mesti itu. Mesti belajar dan terus belajar. Okey, pesanan Datuk kita dari hujung-hujung pertemuan dan ketujaan saya juga menerima kunjungan yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, figura hebat dalam dunia penyiaran. Mungkin sedikit kepada pendengar-pendengar Terengganu FM yang dapat mendengar dan juga menyaksikan menerusi live FB, juga yang berada di luar daripada negeri Terengganu sendiri, teruja nak datang Terengganu. Pesanan Datuk? Pesanan saya adalah teruskan mendengar Terengganu FM. Baik. Kerana ada banyak lagi orang kata
surprises ataupun benda-benda baru yang menarik yang akan kita bawa. Dan saya rasa ini adalah satu jenama yang hebat, dan saya juga teruja kerana saya sampai dekat RTM Terengganu ni, dia dekat atas bukit. Dekat bawah tu boleh nampak laut cantik Bukit lah. Pak Apil. Macam resort. Patutlah anda semua bahagia di sini rupanya. Bahagia. Okey, makna bahagia tu sebenarnya satu yang subjektif sebenarnya kan. Jadi bahagia kita cari dan kita juga perlu terokai sebenarnya, Datuk. Kalau dari segi pendengar kita yang sedang mendengar ketika ini, penonton RTM sendiri, pesanan Datuk? Pesanan saya adalah kita selalu dua hala ya, dan sentiasalah berikan maklum balas apa yang mereka mahukan ya, ataupun apakah penambahbaikan yang mereka mahukan, supaya dapat kita boleh usahakan. Jadi dengan itu kita memberikan mereka apa yang mereka nak. Jadi saya menjemput semua pendengar Terengganu FM ya, boleh menghubungi kita melalui media-media sosial kita untuk memberikan pandangan. Kerana saya sentiasa bila saya keluar je, saya pergi beli barang saja, kedai mana pun orang akan ada, boleh tak ni, boleh tak hati amat macam ni, boleh tak? Ya boleh. Jadi saya akan tulis semua itu, kerana apabila kita memberikan semula apa yang mereka mahukan, jadi mereka akan sayang pada jenama kita. Maknanya setiap apa yang ditulis ada nota tertentu lah. Okey Datuk, katanya terus nak mencari RTM Klik semestinya untuk mengakses TV dan juga radio semestinya. Ada juga yang kata ini baru bintang. Apa tu? Okey, ini yang saya nak cakap tadi. Orang kata kita tak boring tau. Kita punya konsert selalu orang marah sebab dia tak dapat masuk. Jadi kita buat di auditorium kita yang baru, dan pada malam esok kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Baik. Kemudian kita siapa lagi ya? Ramai, ada Dayang Nur Faizah kalau tak silap saya ya. Dayang. Kemudian kita ada ramainya. Sangat ramai. Jadi boleh teruslah je ke media sosial RTM dan tengok malam esok pukul 9 malam. 9 malam. Ya. Maknanya itu yang Datuk nak pesan kepada kalau dapat naik ke tangga-tangga Angkasa Puri itu. Kalau nak pergi biar cepat, sebab takut nanti marah. Hari tu orang marah saya sebab kata kenapa tak cukup tempat. Alamak, sebab ramai orang nak tengok. Jadi itu maksudnya orang sayang pada jenama RTM tu. Maknanya kalau sayang jenama RTM, Datuk sendiri dah scan ke RTM Terengganu? Dah scan ke belum ni? Dah. Marah ni. Dah scan Okey, baik. Maknanya kalau nak mencari Datuk sendiri di medsos bagaimana? Kalau rakan-rakan kita, pendengar kita, letak sajalah nama saya, type saja, dah boleh jumpa saya. Maknanya di saya Instagram? sentiasa, saya ada di Instagram, saya ada di Facebook, saya berada di Twitter. TikTok saya jarang sebab saya jarang kat TikTok tu. Adakah faktor usia tu? Tidak. Okey, sebenarnya itu memerlukan konten yang tertentu sebenarnya kan. Tapi yang paling penting kita selari mengakses sesuatu yang baru sebenarnya. Betul. Itu yang hasrat daripada yang bahagia Datuk KP kita. Terima kasih Datuk Suhaimi Sulaman. Banyak input menarik, macam tadi dia kata kena ingat dengan lovable. Kita kena mencipta peluang untuk diri sendiri. Reactable. Itu yang paling penting. Lovable, relevant dan juga relatable. Itu yang paling saya ingat tiga benda tadi, dan inform, educate dan juga entertain. Itu yang perlu kita buat sebagai penyampai sebenarnya. Dan juga sebagai dari segi peribadi. Maksudnya kalau kita dengan pasangan kita, dengan pasangan, saya tak ada pasangan. Jadi bila dengan pasangan kita kena sentiasa relatable, relevant dan juga lovable. Kalau tidak, pasangan kita tak suka kita tahu. Menarik juga untuk hari ini. Kita boleh masuk dalam konten TikTok. Okey, terima kasih yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaman, dan juga yang semestinya pengarah bahagian program radio juga bersama-sama dengan Cik Saiful Zaman bin Yusof. Kalau nak cari di media sosial macam mana? Ada TikTok, ada Facebook, ada? Type saja Saiful Zaman, kat hujung tu MZY. Bukan you Demanzi kah? Yep. Demanzi dalam Twitter. Maknanya Saiful Zaman MZY. Jadi saja. Ada cerita. Man Yusof, Saiful Zaman Yusof. Man Yusof. Saya stalker dia. Datuk stalker Cik Saiful Zaman. Okey. Itu cerita kalau dunia media sosial sekarang, Datuk. Terima kasih banyak. Ada lagi yang menarik yang saya nak terus lagi kongsikan di Terengganu ni sendiri, Datuk. Tapi petang nanti kita ada sesi meet and greet. Ya, betul. Di Drawbridge. Dan malam nanti kita ada satu malam yang istimewa di Terengganu. Kalau tak datang Terengganu, tak ada yang malam ini, tapi tak nak cerita dululah. Kena tunggu sampai malam nanti. Banyak yang menarik. Kalau jumpa Datuk Suhaimi Sulaman, nak cari saja minta hadiah. Wati Malandok maksudnya. Kita rakam dan kita bagi hadiah.
ya. Ya. Okey, terima kasih Datuk Suhaimi Sulaiman kerana sudi bersama dengan kami. Okey, banyak lagi perkataan-perkataan yang nak dikongsikan oleh yang berbahagia Datuk. Pakak Mari Ganung, lagu untuk waktu ini. Kita dengarkan bersama-sama dengan Syafiq Farhain semestinya. Terengganu FM Mesra Ceria. Terima kasih sekali lagi yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, Bicara Wara Terengganu FM. 1, 2, 3 pakak kita mari ganu. 1, 2, 3 ramai-ramai